Hai, saya Isa bin Saad. Selamat datang ke kursus online Bahagian Teknologi Maklumat Institut Tanah dan Ukur Negara. Okey, sekarang anda telah tahu mengenai apa itu IP address, macam mana nak convert binary ke decimal, apa itu network ID dan subnet mask. Jadi kita teruskan kelas kali ini dengan membincangkan mengenai kelas sistem. Okey, saya ceritakan hal ini last kali sebab ia adalah satu perkara yang anda perlu tahu. Tapi sekarang anda dah tahu apa itu subnet mask, jadi anda akan dapat faham apakah default subnet mask sebab kelas sistem ni dia ada beritahu maklumat-maklumat ni. Jadi apakah kelas sistem? Okey, kelas IP dia beri maklumat default mask berdasarkan nombor yang akan kita lihat pada oktet pertama. Hanya dengan melihat pada nombor IP address ataupun network tu, anda boleh beritahu ia kelas apa dan apakah default network mask dia. Itu saja mengenai IPv4 kelas sistem ni. Okey, kita ada kelas, kita ada first octet range dan juga default mask. Ini saja perkara-perkara yang berkaitan dengan IPv4 classes lah. Jadi kelas pertama yang kita ada ialah kelas A dan range dia adalah 1 hingga 126 dalam first octet IP address dia. Dan default mask dia adalah 255.0.0.0. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan range 1 hingga 126? Okey. Katakan saya ada satu IP address 192.168.1.0. Oktet pertama adalah nombor yang mula-mula sekali kita lihatlah. Jadi 192 yang saya sebut tadi akan jadi first octet range dan dia sebenarnya tak termasuk dalam range ni. Okey, apa yang masuk dalam range ni? Okey, yang selalu kita jumpa adalah IP 10 lah. 10.0.0.0. Itu adalah IP address kelas A. Dan IP ni dia punya default mask ialah 255.0.0.0. Okay, sekarang ni kita tengok pula kelas B. Network dalam kelas B bermula dari 128 hingga 191 di dalam oktet pertama address dia. Dan default mask dia adalah 255.255.0.0. Jadi kalau kita ada IP address yang mula dengan 129 contohnya macam 129.0.5.10, kita tahu ini adalah network kelas B dan akan ada default mask dia sekurang-kurangnya 255.255.0.0 sebelum subnetting lah. Jadi sekurang-kurangnya at least ini adalah dia punya default mask dia. Kalau kita buat subnet dia ada lagi kat belakang ya, macam yang kita dah belajar sebelum ni Alright. Untuk kelas C, first octet range dia bagi kelas C adalah 192 hingga 223 dan default mask dia 255.255.255.0. Okey, jadi inilah cara network dibahagikan pada peringkat awal dulu. Masa mula-mula dia buat IPv4, inilah cara dia. Dia bahagikan network-network ni hanya dengan menggunakan kelas. Bila dah banyak, dah nampak tak cukup, barulah keluar konsep subnetting. Okey, subnetting ni kita boleh pecahkan kepada lebih banyak network. Jadi inilah dia punya range yang ada dalam kelas sistem. Okey, kalau perasan dalam range ni dia tak ada nombor 127. Ini adalah kerana 127 adalah loopback address. Jadi apa-apa yang bermula dengan 127 dalam oktet pertama adalah loopback address. Maknanya kalau anda ping apa-apa yang mula dengan 127 dari komputer anda, bermakna anda ping kepada diri sendiri. Okey, mari kita cuba ping 127. Kita keluarkan dulu kita punya terminal. Okey, kita cuba ping 127. Kita ping alamat pertama dalam range 127 ni, 127.0.0.1. Okey, kita akan dapat reply cuba kita ping IP lain pula, ping 127.5.67.89. Okey, kita dapat juga reply.
Walaupun IP tu tak ada pun dalam network, kita nak set pun tak boleh IP loopback ni kan. Dan kita cuba ping IP yang last sekali, 127.255.255.254 pun kita akan dapat reply. Jadi apa saja yang kita ping bermula dengan 127 adalah macam ping kepada diri sendiri lah. Itu dia kegunaan IP loopback 127. Okey, itu dia tadi address loopback 127. Ada dua lagi kelas, iaitu kelas D dan kelas E. Kelas D adalah untuk multicasting, banyak digunakan dalam streaming video dan sebagainya. Dan kelas E yang kita tak akan jumpa pun IP dia adalah untuk eksperimen dan research. Kita hanya perlu lihat pada kelas A, B dan C sebab ini saja network yang kita boleh subnet. Tapi kita kena tahu apa itu kelas D, iaitu digunakan untuk multicasting. Tak boleh pun nak buat subnet dalam kelas ni. Dan juga kita kena tahu kelas E dan loopback. Okey. Sekali lagi, kelas A dia punya range 1 hingga 126, default mask dia 255.0.0. Kelas B range dia 128 sehingga 191 dalam oktet pertama dengan default mask 255.255.0.0. Kelas C 192 hingga 223 dalam first octet range dia dan default mask dia adalah 255.255.255.0. Okey, itu sahaja kita punya kelas IP address version 4 untuk kali ini. Jadi untuk recap, okey, kita dah belajar yang binary ni sebenarnya hanyalah on dan off. Kita ada tengok ada 1 dan 0 pada gambar switch tu kan. Kita boleh on dan off dan kaitan dia dengan binary. Okey, kita juga dah tukarkan octet binary kepada format decimal. Okey. Kita juga dah lihat satu IP address dalam bentuk binary sepenuhnya. Dan seterusnya kita dah belajar juga yang bagaimana IP address ni sebenarnya panjang dia ialah 32 bit. Iaitu terhasil daripada 4 octet. Setiap satu octet ada 8 bit. 8 kali 4 sama dengan 32 bit. Kita juga ada buat satu jadual gandaan binary, binary doubling reference chart yang mula daripada kanan ke kiri 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 tu. Okay, gandaan ni kita akan selalu jumpa dalam bidang IT lah. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Lepas tu 8192. Lepas tu jadi berapa? 16384. Macam itulah, dia double kan. Anda akan selalu jumpa dan guna doubling system ni dalam IT lah. Jadi tak rugi yang dah belajar tu hari ni. Seterusnya kita ada juga belajar mengenai network ID dan hubungan dia dengan subnet mask. Kita belajar macam mana kita gunakan subnet mask dan IP address yang diberi untuk cari network ID. Kita juga ada belajar macam mana nak kira subnet mask dalam binary dan dalam bentuk decimal yang kita convert kat bawah tu kan. Seterusnya kita ada tengok juga apa itu CIDR notation, classless interdomain routing, yang ditulis macam ni lah. IP address diikuti dengan slash dan nombor bit dalam subnet mask. Dan akhir sekali kita tamatkan kelas kita dengan melihat apa itu kelas bagi IPv4 dan juga default mask yang berkaitan. Okey, itu sahaja buat masa ini bagi kelas ni. Anda mungkin perlu ulang tengok video ni untuk fahamkan lagi ya. Sebenarnya ada banyak cara di internet untuk bantu kita cheat bila masuk bab IP dan subnet ni lah. Anda boleh guna yang tu, tak ada masalah. Tapi anda patut tahu macam mana dan apa yang berlaku dalam bentuk binary. Sebab tu saya ajar macam tu lah. Jangan hanya bergantung pada jadual dan benda yang anda jumpa online lah. Anda perlu faham macam mana nak convert binary ke decimal dan perkara-perkara lain yang kita dah lihat dalam kelas ni.
Okey, saya harap anda semua mendapat sedikit sebanyak faedah dalam kelas ni. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.